Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin 1.30 10 Oktober bersama saya Azlianti Ibrahim. Tajuk utama tengah hari ini. Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan sendiri dijangka dilaksanakan tahun depan. Seorang maut, 2 cedera dalam kemalangan 2 buah lori. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seorang maut manakala 2 lagi cedera dalam kemalangan membabitkan lori muatan ayam beku dengan lori pasir. Kejadian berlaku kira-kira jam 5.50 pagi tadi di kilometer 14.8 Lebuhraya Penyuraian Lingkaran Trafik Kajang Sil. Penumpang lori Amir Haikal Jajuli 20 tahun maut di tempat kejadian akibat kecederaan parah kerana tersepit. Seorang lagi penumpang Muhammad Nur Nazmi Nur 20 tahun juga cedera parah akibat tersepit. Manakala pemandu lori Huzairi Jajuli 28 tahun cedera ringan. Ketika kejadian, pemandu lori muatan ayam beku itu terbabas dan merempuh bahagian belakang lori muatan pasir. Sebuah jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat Batu Karang dikejarkan ke lokasi. Mangsa yang tersepit dikeluarkan kira-kira 5 minit kemudian, namun disahkan meninggal dunia kerana cedera parah di badan. Kami daripada Bomba dan Penyelamat Batu Karang terima panggilan kemalangan pada pukul 5.55 pagi dan kita sampai lebih kurang 8 minit selepas itu. Setibanya di tempat kejadian, terdapat 2 orang mangsa tersepit dan kita mengeluarkan mangsa menggunakan hidrolik cutter. Pemandu lori ayam yang cedera ringan serta seorang lagi rakannya yang cedera parah dibawa ke Hospital Sungai Buloh untuk rawatan. ...170 mangsa daripada 55 keluarga yang dipindahkan akibat banjir di Baling Kedah masih berada di 2 pusat pemindahan sehingga 8 pagi tadi. Pegawai Sekretariat Pengurusan Bencana Daerah Baling, Lieutenant Muhammad Faizul Abdul Aziz berkata, semua mangsa adalah penduduk di beberapa buah kampung dalam Mukim Baling dan Pulai. Seramai 24 mangsa dari 5 keluarga kini ditempatkan di Dewan Tun Abdul Razak. 146 orang dari 50 keluarga lagi di Kompleks Sukan Baling. Jumlah mangsa hari ini meningkat berbanding 145 orang yang telah dipindahkan sejak Selasa lalu. Antara kawasan terjejas Kampung Tanjung Merbau, Kampung Lubuk Pedati, Kampung Bendang Sera dan Kampung Sungai Limau. Hujan lebat mengakibatkan air Sungai Ketil melimpah serta menenggelamkan kawasan rendah. Detik indah merentasi jangkaan. 6 kamera. Foto mantap V17 Pro. Vivo. Kerajaan memberi jaminan harga RON 95 yang akan diapungkan mulai tahun depan sejajar pelaksanaan program subsidi petrol bersasar tidak akan dinaik secara mendadak sehingga memberi kesan besar kepada rakyat. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, setiap kenaikan yang berlandaskan pasaran harga minyak dunia akan dibuat secara gradual atau berperingkat tidak melebihi 5 sen, sekaligus membolehkan rakyat yang tidak tergolong sebagai penerima subsidi masih boleh menikmati harga petrol berpatutan. Itu prinsip yang kita sepakati bagi keseluruhan jamaah menteri, bahawa sebab ketika harga diapungkan nanti, kalau kita benarkan lonjakan sehingga RM2.50, RM2.45, impak ekonominya sukar diperbetulkan. Jadi gradual itu, apakah 1 sen, 2 sen, 3 sen, sangat bergantung kepada momen ketika Januari itu memberikan harga minyak mentah dunia. Tapi prinsip itu setelah kita menjangkakan 50 ke 60 US dollar per barrel, kita sudah boleh membuat agakan atau ramalan. Jadi saya selamat untuk mengatakan bahawa gradual income itu adalah sangat minimum. Apungkan secara berperingkat itu
Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Rembau, Khairul Jamaluddin di Dewan Rakyat sebentar tadi. Seperti mana yang pernah dicadangkan, iaitu mungkin RM2.20 1 liter kalau dia. Kerajaan kini di peringkat akhir menggubal pelaksanaan pemakaian Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri 2017 bagi memulihkan lebih ramai golongan bekerja sendiri dan sektor informal mendapat perlindungan daripada risiko kemalangan di tempat kerja. Menteri Sumber Manusia M. Kulasegaran berkata perbincangan terakhir sudah dibuat bersama pihak berkepentingan dan dijangka dapat dilaksanakan tahun depan. Kementerian sedang menganalisa dan telah mendapat tahu bahawa kemungkinan besar kepada ia akan social net ni akan dikenakan kepada manfaat kepada 18 jurusan. Di antaranya ialah satu pertanian, perhutanan dan perikanan, nombor 2 perlumbungan dan pengikuran, pembuatan, pemprosen, pengkilangan, pembaikan, pemasangan dan penghasilan. Banyak lagi yang akan dikenal, dan satu di antaranya yang undang-undang yang akan dikenakan perubahan adalah mengenai Employment Act, dan kita akan meluaskan kepada gig economy, dan ini dalam perbincangan terakhir dengan pihak-pihak stakeholders, dan kita percaya dalam sesi ini saja perubahan undang-undang itu akan dibawa supaya ia meliputi semua pekerja di negara ini. Buat permulaan, Akta ini hanya memberi perlindungan kepada pemandu teksi e-hailing, Grab dan bas persendirian. Sehingga semalam, 55,049 pemandu teksi e-hailing, Grab dan bas persendirian telah mencarum dengan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Manakala 184 pemandu teksi telah menerima faedah melibatkan bayaran RM531,445. Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Muhammad Azmin Ali mendedahkan sebanyak 84 aset khazanah nasional berhad khazanah telah dijual sewaktu pentadbiran bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Kerugian besar jatat pada akhir 2018 adalah kesan pelaburan tidak strategik yang mana aset-aset dilabur tidak memberi nilai tambah dan pulangan yang baik kepada khazanah. Kerugian ini sebenarnya telah tercatat dalam pentadbiran yang lalu, tetapi tidak diambil kira nilai rosot nilai di dalam penyata keuangan. Tidak berlaku ketelusan dan kebertanggungjawaban dalam pengurusan keuangan pada ketika itu. Nanti. Sebab itu, apabila kerajaan baru mengambil alih, kita mengambil kira rosot nilai aset-aset yang dibuat pelaburan oleh pentadbiran yang lama. Sebab itulah kita dapat maklum bahawa kerugian yang dialami ialah RM6.3 bilion. Ini bukan hanya berlaku dalam khazanah, dalam lembaga tabung angkatan tentera, dalam tabung haji. Beliau menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Jasin Datuk Seri Ahmad Hamzah yang mahu penjelasan kerajaan berhubung penjualan aset khazanah ketika sektor pasaran sudah merundum. Jelasnya lagi, pada 2009 sebanyak 8 aset khazanah dilupuskan bekas Perdana Menteri itu. Diikuti 7 aset pada 2010, 8 aset pada 2011, 10 aset pada 2012, 6 aset masing-masing pada 2013 dan 2014, 10 dan 13 pada 2015 dan 2016, 12 aset pada 2017 dan 4 lagi pada 4 bulan pertama 2018. Sebahagian kaki tangan kumpulan utusan Melayu Berhad akan diambil bekerja oleh syarikat pengurusan baru selepas selesai proses pengambil alihan. Perkara itu dimaklumkan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad susulan timbul persoalan mengenai nasib kaki tangan syarikat akhbar berkenaan yang sehingga kini masih belum mendapat kepastian. Laluan. A new company which Beri will laluan. take over by the workers are concerned. Some of them will be taken on board with the
Beliau berkata demikian selepas merasmikan persidangan dan pameran teknologi hijau serta produk eco antarabangsa IGM di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC sebentar tadi. Semalam, nasib 800 kaki tangan utusan menjadi tanda tanya apabila operasi syarikat akbar itu ditamatkan secara mengejut. Pengerusi dan Ketua Pegawai Eksekutif Louis Vuitton SE, Bernard Arnault antara 4 tokoh antarabangsa yang dicadangkan oleh Jolo untuk dilantik sebagai ahli Lembaga Penasihat One Malaysia Development Berhad One MDB. Kesemua pelantikan itu dipersetujui bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Penyertaan itu diberi bekas Ketua Pegawai Eksekutif One MDB Datuk Syahrul Azral Ibrahim Halmi ketika pemeriksaan balas oleh Peguam Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dalam perbicaraan kes penyelewengan dana One MDB. Menurut saksi ke-9 ini, selain Arnault, 3 lagi tokoh antarabangsa yang dicadangkan oleh Jolo, bekas Perdana Menteri Qatar Sheikh Hamad Jassim Jabir Al-Thani, pengerusi City Group Chang Zengming dan Ketua Pegawai Eksekutif Mubadala Development Khaldun Khalifa Al-Mubarak. Kesemua individu itu menerima pelantikan itu termasuk Arnault yang ditemuinya sendiri di Paris, Perancis. Arnault bersetuju secara lisan manakala Zengming memaklumkan persetujuan melalui sepucuk surat. Ditanya apakah kewajaran pelantikan itu, Datuk Syahrul berkata ia berikutan kredibiliti mereka yang dikenali ramai selain menjadi antara ahli perniagaan paling kaya dan berjaya di dunia. Bagaimanapun menurut saksi ini, syarikat itu tidak pernah mengadakan mesyuarat lembaga penasihat antarabangsa. Ia berikutan pihak pengurusan One MDB gagal mendapat tarikh yang boleh dihadiri oleh keempat-empat tokoh terbabit. Keputusan proses bedah siasat terhadap mayat kanak-kanak 5 tahun Nur Arisha Abdul Rahman yang ditemui maut di dalam lubang kumbahan di Batu Lima, Jalan Kuantan Gambang, Pahang malam tadi masih belum diketahui. Proses itu dijalankan di Hospital Tengku Ampuan Hafzan, Kuantan sejak jam 9.30 pagi dan berakhir kira-kira jam 12 tengah hari tadi. Kru kami masih menunggu di Hospital Tengku Ampuan Hafzan bagi mendapatkan perkembangan terkini dan maklumat berhubung punca kejadian. Jenazah mangsa telah dituntut keluarganya kira-kira jam 12.40 tengah hari tadi. Mayat mangsa ditemui terapung di dalam lubang kumbahan kira-kira jam 9.05 malam tadi. Menurut Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Bomba dan Penyelamat Pahang, Anwar Hassan, 7 anggota dari Balai Bomba Indera Mahkota dikejarkan ke lokasi kejadian bagi mengeluarkan mayat mangsa dengan menggunakan tali pada jam 9.30 malam. Difahamkan petang semalam, mangsa bersama 2 abang serta 4 rakannya bermain di kawasan sebuah rumah yang terletak 500 meter dari rumahnya. Mereka dikatakan ternampak penutup lubang kumbahan berkenaan terbuka sedikit dan cuba untuk menutupnya namun gagal. Kehilangan mangsa hanya disedari keluarganya kira-kira jam 7.30 malam dan usaha mencari dilakukan oleh penduduk kampung sehingga mayat mangsa ditemui di dalam lubang itu. Jenazah akan dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Pandan 2, Kuantan selepas asar. Selasa lalu, seorang kanak-kanak berusia 3 tahun, Muhammad Anas Hadif Ahmad Hafiz, maut dipercayai terjatuh ke dalam lubang kumbahan di kuartus Balai Polis Pasir Putih di Ipoh Perak ketika bermain bersama abangnya. Pemberian bantuan sara hidup BSH perlu dinilai semula dan bukan dihentikan secara mendadak. Sebaliknya, bantuan tunai bersasar itu amat penting bagi meningkatkan produktiviti di kalangan penerima. Namun bagi pakar ekonomi, penerima BSH seharusnya diberi khusus kemahiran sebagai pintu keluar dari kepompong golongan berpendapatan rendah B40 sekaligus dapat mengurangkan bebanan jangka panjang kerajaan. Ikuti laporan wartawan Wan Zarul Azri, Wan Muhammad Sudin. Profesor Tan Sri Dr. Nur Azlan Ghazali berkata matlamat akhir pemberian BSH perlu jelas. Beliau bimbang bantuan sebegitu menjadi budaya dan sebati sehingga memberi implikasi negatif kepada masyarakat serta negara. Katanya tanpa perancangan yang rapi, pemberian itu akhirnya tidak akan membantu meringankan beban penerima. Justru jalan terbaik, pemberian BSH perlu dibuat secara bersyarat. Umpamanya kita boleh katakan begini, you terima bayaran ini dan dalam masa yang sama you hadir program peningkatan kemahiran yang khusus di college community. Jadi berarti adalah
bayaran itu diikat dengan something yang produktif. Untung-untung kalau daripada banyak-banyak tu ada ramai juga yang mungkin akan ada kemahiran baru dan akhirnya mereka dapat keluar daripada menjadi terperangkap dengan kemudahan B40 ini. Jadi matlamat itu mesti jelas. Senada dengan pandangan itu, Profesor Madya Dr. Madeline Burma, malah beliau turut mencadangkan agar proses saringan diperketatkan bagi mengelak ketirisan. Golongan berpendapatan rendah ini, mereka juga ada harga diri mereka. So mereka juga sering kalau kami interview mereka, dia kata kami pun tak nak juga terus bergantung begini. Walaupun dikatakan bantuan itu sangat membantu, tetapi dia kata berilah kami bentuk bantuan yang mana kami boleh merasa harga diri kami itu terjaga, kami merasa dihormati, tidak hanya dilihat sebagai meminta. Menerusi Belanjawan 2019, BSH diberi bergantung kepada pendapatan bulanan dan saiz isi rumah iaitu daripada RM500 kepada RM1,000. Kadar tambahan sebanyak RM120 juga diberikan untuk setiap anak berumur 18 tahun ke bawah. Bagi memudahkan pengguna melaksanakan aktiviti wakaf dan derma, Bank Muamalat Malaysia berhad melancarkan e-wakaf menerusi kod respons pantas QR. Kaedah transisi ini diperkenalkan sempena ulang tahun ke-20 Bank Muamalat selaras matlamat menawarkan perkhidmatan perbankan terbaik secara berterusan kepada pelanggan. Bank Muamalat tampil selaku penghubung kepada masyarakat dalam menunaikan hak-hak harta dengan berinfak atau berwakaf kepada golongan memerlukan. Inisiatif e-wakaf melalui QR Muamalat ini dijalankan menerusi kerjasama dengan 4 majlis agama negeri yang terlibat dengan pengurusan wakaf tunai dengan bank itu, Selangor, Negeri Sembilan, Kelantan dan yang terbaru di Kedah. So this is an extension of another mode of payment, for them to do wakaf using the QR Pay. So for all the majlis agama negeri, once they put up the QR code in any place, any location that they want to, so the customer can just scan untuk berwakaf. So it makes it easier. They do not have to come to our branches or to the office of the majlis untuk berwakaf. Bank Patuh Syariah ini adalah institusi pembankan pertama memperkenalkan e-derma melalui aplikasi kod QR mudah alih iMuamalat. Derma boleh dijalankan di masjid dan surau yang terlibat. Ketika ini terdapat 570 masjid dan surau didaftarkan untuk tujuan itu. And it's not just for, at this moment in time, it's not just for Bank Muamalat customers only. Any bank that has link to the PayNet system at this moment in time is Maybank and Muamalat. So Maybank customers using their iPhone or their Maybank mobile apps, and Muamalat customers using Muamalat app can access to it. Dana wakaf muamalat terkumpul setakat ini bernilai RM27 juta dengan RM19 juta telah diagihkan kepada 82 projek seluruh negara. Kaedah bayaran ini turut dikembangkan kepada peniaga atau pengusaha runcit terlibat. Hampir 12,000 transaksi pembayaran menerusi kod QR muamalat dengan nilai RM200,000 berjaya direkod sehingga kini. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Baik, laporan antarabangsa hari ini kami mulakan dengan serangan secara besar-besaran oleh tentera Turki ke atas kawasan kawalan Kurdish di timur laut Syria mengakibatkan 16 orang terkorban. Serangan udara bertali arus dan operasi darat yang dilancarkan mengakibatkan ribuan penduduk melarikan diri. Pemantauan Hak Asasi Manusia Syria SOHR melaporkan 16 anggota pasukan demokratik Syria SDF yang dipimpin oleh puak Kurdish maut dalam serangan itu. Menurut Kementerian Pertahanan Turki menerusi Operation Peace Spring, pihaknya telah menggempur 181 kubu Kurdish setakat ini. Serangan darat bermula di Tal Abad dan pasukan khas serta kenderaan berperisai Turki juga memasuki beberapa kawasan lain di sepanjang sempadan Syria. Ahad lalu Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan pengunduran tenteranya dari wilayah itu. Tindakan Trump bagaimanapun dianggap sebagai tikam belakang oleh kumpulan SDF.
Baik, untuk perkembangan selanjutnya, saya kira wartawan dari meja antarabangsa Laili Mulyati Alizam sudah bersedia dengan laporannya. Baiklah, Aliati, bagaimana tujuan sebenar ataupun apakah tujuan sebenar Turki melancarkan serangan ke atas Syria itu? Laili. Sebenarnya, pencerobohan Turki di timur laut Syria mempunyai dua tujuan utama. Yang pertama adalah untuk mengusir militer unit perlindungan rakyat YPG yang dianggap sebagai mengancam keselamatan dari kawasan sempadannya. Kedua, Turki ingin mewujudkan zon keselamatan untuk memastikan 2 juta pelarian Syria yang kini berlindung di Turki dapat pulang ke negara asal dengan selamat. Pada 7 Ogos lalu, Turki dan Amerika Syarikat bersetuju mewujudkan zon keselamatan dan membangunkan koridor keamanan di utara Syria. Perjanjian itu membayangkan YPG akan berundur. Namun, Ankara tidak berpuas hati dengan kelewatan pengunduran YPG selain Washington dilihat terus membekalkan senjata kepada pemberontak Kurdis. Setakat ini, operasi ketenteraan Turki tertumpu di antara bandar Ras Al Ain dan Tel Abyad. Baik, bagaimana pula dengan respon antarabangsa susulan daripada serangan itu, Laili? Bercakap mengenai respon antarabangsa, tindakan Turki itu jelas tidak mendapat sokongan meskipun dari sekutu baratnya. Banyak negara mengecam pencerobohan oleh Ankara. Malah, Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNSC akan mengadakan mesyuarat tergempar atas permintaan Belgium, Perancis, Jerman, Britain dan Poland. Mesyuarat tertutup itu dijadualkan berlangsung pada hari ini. Sehubung itu, Liga Arab juga akan mengadakan mesyuarat tergempar atas permintaan Mesir. Menurut penolong Setiausaha Agung Liga Arab, Hossam Zaki, Menteri Luar Negara anggota akan mengadakan pertemuan di Kahirah pada 12 Oktober ini. Sekian laporan saya dari meja antarabangsa. Kembali kepada rakan tugas di Studio A. Yanti, silakan. Terima kasih Laili Mulyati Alizam atas pengembangan serangan di timur laut Syria itu. Baiklah, kita ke laporan seterusnya. Thailand mengumumkan peraturan baru terhadap pelancong asing berusia 50 tahun ke atas. Golongan itu perlu menunjukkan bukti insurans kesihatan ketika memohon visa. Langkah itu bagi memastikan kerajaan Thailand tidak perlu menanggung bil perubatan sekiranya kejadian tidak diingini menimpa golongan terbabit. Peraturan itu akan buka kuasa hujung bulan ini bagi memastikan pelancong mampu menanggung kos rawatan ketika tempoh tinggal maksimum setahun. Thailand ketika ini perlu menanggung bayaran perubatan sekitar 69.2 juta ringgit setahun untuk pelancong asing berusia lebih 50 tahun. Data Polis Immigration menunjukkan Thailand menerima lebih 80,000 permohonan untuk visa bukan imigran setakat tahun ini. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Sukan ianya hari yang ditunggu-tunggu penyokong Harimau Melaya apabila Malaysia menyambung kempen pusingan kedua kelayakan Piala Dunia 2022 Piala Asia 2023. Lawan yang ditentang bukan calang-calang Vietnam, pasukan nombor 1 Asia Tenggara yang menghuni tangga ke-99 dunia FIFA ketika ini. Tetapi itu bukan satu masalah buat pasukan negara yang sedia maklum dengan cabaran yang bakal dihadapi malam ini. Persediaan terakhir Harimau Melaya malam tadi semasa sesi latihan rasmi di Stadium National Maidih di Hanoi terus positif. Tiada tanda-tanda tekanan di kalangan pemain negara yang kelihatan ceria dan bersemangat untuk berdepan Vietnam. Ujian kali ini memang getir, lawan memiliki reputasi baik dari segi kedudukan ranking dunia yang tinggi, pencapaian selaku pasukan 8 terbaik di Piala Asia 2019 selain bakal diiringi surakan padu penyokong tuan rumah. Tetapi apa jua gelora yang menanti, pasukan kebangsaan pastinya sudah membuat persediaan sebaiknya. Sasaran utama sudah tentu mencuri mata berharga untuk dibawa pulang, malah tidak mustahil menenggelam tuan rumah seperti yang dilakukan di Indonesia semasa perlawanan sulung bulan lalu. Sementara itu, barisan Naga Emas juga tidak kurang hebatnya menggilap perancangan terakhir sebelum berdepan Malaysia. Tidak ada masalah buat skuad bimbingan Pak Hang Seo menyesuaikan diri dengan gelanggang permainan yang sememangnya menjadi kubu kuat mereka sebelum ini. Harimau Melaya harus waspada dengan helah dan pergerakan Vietnam
mengelak terperangkap dengan jerat yang dipasang. Menilai barisan yang memperkuat lawan, aspek fizikal mungkin sedikit memisahkan kedua pasukan, memandangkan wakil tuan rumah itu tampak liat serta memiliki kepantasan. Bukan itu saja, kelibat dua pemain yang berkelana di luar negara di Belanda dan Belgium, Duan Van Hau dan Nguyen Chong Kuang juga perlu dirantai bersama-sama yang lain. Tetapi beraksi di hadapan penyokong sendiri mungkin boleh berubah dari menjadi kelebihan kepada kekurangan disebabkan tekanan, sesuatu yang perlu dimanfaatkan oleh barisan anak buah Tan Cheng Ho.